Okay, selamat sejahtera semua. Jadi hari ini adalah hari keempat untuk kita buat ulang kaji 10 minit. Cikgu tahu bahawa untuk video yang sebelum ini kita buat lebih dari 10 minit, tapi cikgu akan cuba untuk shortcutkan supaya menjadi 10 minit. Okey, so tanpa membuang masa, kita nak tengok 1.4 iaitu kekenalan. Okey, so sebelum kita tengok pada soalan, cikgu nak bagi tahu sedikit konsep yang perlu kita tahu ya. Okey, so pertama sekali untuk kekenalan, kita perlu tahu hukum Hooke. Okey, hukum Hooke. So dia punya definisi ataupun dia punya poin penting. Okey, HOOKE ya. Okey, so kita tengok formula dulu. Okey, formula adalah F sama dengan KX. Di mana F adalah daya, okey, daya regangan atau daya mapatan, dan K adalah pemalas spring. Okey, K adalah pemalas spring. Okey, dan X adalah pemanjangan. Okey, di sini pemanjangan bermaksudnya berapa yang telah tambah ataupun berapa yang telah kurang. Selalu pelajar dia akan keliru. X dia letak sebagai panjang. Okey, dia bukan panjang ya. Dia sebenarnya adalah dia sedang ada pemanjangan ataupun beza antara panjang awal dengan panjang akhir ya. Okey, so di sini kita kena tengokkan daripada hubungan ini apabila daya semakin bertambah, okey, X sepatutnya semakin bertambahlah. So apabila daya dikenakan, okey, apabila daya dikenakan kepada spring, okey, pemanjangan adalah berkadar terus, okey. So X berkadar terus dengan F, okey. So dia punya definisi dan tambah lagi selagi, okey, selagi had kekenalan tidak, okey, had kekenalan tidak dilebihi, okey, tidak dilebihi. Okey, so dia punya graf biasanya kalau kita lukiskan graf, okey, lukiskan graf. Ini adalah F, ini adalah X. Okay? Biasanya kalau sepatutnya kita lukis paksi Y, paksi Y sebagai pemberi ubah di pergelar balaskan. Okay, tetapi untuk graf ini agak special sikit lah. Biasa kita suka lukis F dekat paksi Y dan X dekat paksi X. Okay, supaya dia punya graf, bila kita cuba carikan dia punya kecurunan, okay, so yang ini sebenarnya kecurunan adalah K. Okay, K. Sebab K sama dengan F bahagi X. Okay, F bahagi X. So, daripada kecurunan, kita boleh cari pemalas spring. Okay, sampailah satu tahap, bila spring telah menjadi rosak ataupun dia tidak mematuhi hukum Hooke, okay, dia akan menjadi bengkok. So, di sinilah adalah had, okay, had kekenalan. Okay, had kekenalan. Okay, so ini adalah sedikit konsep tentang kekenalan. Okay, so kita proceed kepada soalan. Okay, tanpa membawa masa. Okay, so pertama sekali, okay, nyatakan tenaga yang dipunyai oleh spring semasa dimampatkan. Okay, so kita tahu kalau spring dia mempunyai tenaga keupayaan kenyah. Okay, tenaga keupayaan kenyah. Di mana formula dia? Okay, formula dia kalau kita nak cuba tahu sikit formula dia. Okay, tenaga keupayaan kenyah. Okay, E sama dengan okay, 1/2 Kx kuasa 2. Okay, 1/2 Kx kuasa 2 ataupun 1/2 Fx. Okay, sebab kita tahu F sama dengan Kx kan. Okay, so bila kita gantikan F dengan Kx, so dia akan menjadi F sama dengan Kx. So 1/2 Kx kuasa 2. Okey, alright, seterusnya, nyatakan hubungan antara daya mampatan dengan tenaga yang dipunyai oleh spring. So daripada formula, kalau daya dia semakin besar, of course tenaga dia semakin besar. Okey, tenaga semakin besar. Jadi dia akan dilantun dengan lebih jauh kan. Okey, so semakin besar, okey, semakin besar daya. Okey, semakin besar daya. Okey, ataupun kita tulis lengkaplah, semakin besar daya mampatan dan semakin besar tenaga. Okey, semakin besar tenaga. Okey, tenaga. Baik, seterusnya, apakah perubahan yang berlaku kepada hal laju bola setelah dilepaskan jika spring yang lebih keras digunakan? Okey, jika spring yang keras digunakan, so kita tengok di sini apa yang berlaku kepada hal laju kan. So apa yang kita tahu di sini, okey, tenaga keupayaan kenyah, okey, dia akan tukar menjadi tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik ah. Okey, dia akan bertukar menjadi half mv kuasa 2. Okey, so kalau kita nak hal laju dia besar, of course kita nak tenaga dia besar juga kan. Okey, tenaga dia besar. So kalau daripada formula ini, okey,
daripada formula tadi kan. So 1/2 Kx kuasa 2. So kalau pemanas spring dia besar, tenaga dia pun makin besar. Jadi bila tenaga makin besar, of course laju dia akan semakin cepat. So dia akan menjadi bertambah. 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 Dan satu lagi, apabila bola dengan jising yang lebih besar digunakan, bola yang jising lebih besar digunakan. So di sini N kan, kita nak tengok N tu. So kalau jising lebih besar digunakan, of course, bila tenaga menjadi dimalahkan, manakala untuk cepatkan laju, kita perlu guna jising yang lebih kecil. Dan sebaliknya, kalau kita guna jising yang besar, maka laju akan menjadi kecil. So di sini dia akan menjadi kurang, menjadi berkurang. Menjadi berkurang ya. Cikgu tuliskan dengan baik sikit, berkurang. Berkurang. Baik, seterusnya. Satu soalan objektif, di mana kita ada panjang asal, panjang asal. So saya tuliskan xi ya. Xi adalah 1 meter. Dan dia dipanjangkan 4 mm. 4 mm. So maksudnya, ataupun cikgu gunakan simbol ini ya. Cikgu gunakan simbol L, L kosong. L kosong. So panjang asal L kosong adalah 1.000 meter. So bila dia letak dengan F 2 Newton, bila F 2 Newton, maka X akan menjadi 4 mm. So kalau kita cuba tukar kepada meter, dia akan menjadi 4 darab 10 kuasa negatif 3 ataupun 0.004 meter. Dan sekarang jika satu daya tambahan, tambahan maksudnya kita tambah lagi, tambah lagi 3 Newton. So maksudnya at the end kita nak, kalau 5 Newton, 5 Newton. So berapakah X yang ada? Berapakah X yang ada? So secara matematik kalau kita nak kira, secara nisbah kan, 2 Newton 0.004 meter kan. So that means maksudnya kalau nak cepat 1 Newton adalah 0.002 meter. So 5 Newton, kita darab 5, kita dapat 0.010 meter. So tambah dengan panjang awal, kita terus dapat 1 meter campur 0.010 meter. So kita dapat jawapan 1.010 meter. So jawapan adalah A. Tak payah guna formula pun boleh, sebab yang ini dia secara logik kita boleh terus kira. Kita boleh terus kira. Kalau kita nak pakai formula pun boleh. So pertama sekali, kalau kita nak kira dengan formula, so apa yang kita boleh buat? F sama dengan Kx, di mana kita carikan K sama dengan berapa? K sama dengan F bagi X. So F adalah 2 Newton, X adalah 0.004 meter. So kita akan dapat jawapan lebih kurang 5 darab 10 kuasa 3. Kalau tak silap lah. 3 Newton per meter. Newton per meter. Ataupun betul tak? 5 kan? 5 darab 10 kuasa 2 ke 3. Sekejap ha. Sorry, 5 darab 10 kuasa 2 je. Kuasa 2. So sekarang kalau kita nak carikan X baru kan. So F sama dengan Kx. Dan sekarang kita ada 5 kan. So X sama dengan F bagi K. Di mana F adalah 5 Newton. 5 Newton bahagi 5 darab 10 kuasa 2. Meter. So kita dapat jawapan adalah 0.01 meter lah. So sama saja. Alright. Soalan terakhir, soalan konsep. Terangkan bagaimana daya antara molekul menyebabkan kekenyalan apabila spring dimampatkan dan diregangkan. So di sini dia adalah salah satu soalan yang popular lah semasa SPM 2020. Cikgu boleh sharekan jawapan di sini. So ini adalah jawapan lah. So basically dia ada 2 daya kan, 2 jenis daya, iaitu satu adalah daya tarikan, satu adalah daya tolakan. So poin pertama kita semesti sebut 2 jenis daya. Dan kita nak terangkan apabila dimampatkan, kalau dimampatkan molekul akan menjadi rapat. Molekul akan menjadi rapat. So itu poin kedua.
So bila menjadi rapat, daya tolakan, okay, yang terlibat adalah daya tolakan akan bertambah. Okay, kena sebut perkataan bertambah ya. Okay, manakala kalau daya pepejah diregangkan, okay, so molekul akan menjadi jauh. Jadi apa yang molekul cuba buat adalah okay, ada satu daya tarikan akan cuba bertambah untuk menentang regangan. Okay, cuba tarik balik. Okay, so itu sahaja tentang 1.4 dan terima kasih semua. Kita jumpa pada hari esok.